Terima kasih Yang Berhormat Tuan Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terlebih dahulu saya mewakili Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi menjunjung titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di atas keprihatinan Baginda menyentuh kepentingan penerokaan bidang sains, teknologi dan inovasi serta ekonomi dalam menghadapi cabaran negara era pandemik. Saya juga mengambil peluang untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Seterusnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 13 ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja yang menyentuh perkara yang di bawah bidang kuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Tuan Yang Dipertua, selaras dengan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, mesti telah mempunyai perancangan rapi bagi menyokong dan juga meningkatkan aspek STIE negara kita. Berhubung dengan pembangunan vaksin tempatan seperti yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pontian, Kepong dan Setiu. Untuk makluman ahli yang berhormat yang bertanya, Malaysia kini sedang menumpukan terhadap pembangunan vaksin supaya mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan vaksin kita sendiri. Walaupun kita perlu akur bahawa wabak pandemik COVID-19 ini telah menyedarkan Malaysia bahawa kita belum bersedia dari aspek kemampuan penghasilan vaksin sendiri dan masih bergantung pada sumber vaksin dari luar bagi pelaksanaan program vaksinasi negara. Untuk itu, mesti sedang mengurak langkah selanjutnya bagi membangunkan pusat penyelidikan R&D vaksin khusus untuk COVID-19 serta mengumpulkan kerja-kerja pakar yang bersasar bagi langkah kesiapsiagaan menghadapi ancaman penyakit berjangkit lain yang dikuatiri boleh menjejaskan ekonomi dan kesihatan awam. Ketika ini, negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam sudah pun mempunyai kemudahan, keupayaan dan kebolehan untuk membangunkan vaksin sendiri, dan untuk itu hala tuju Malaysia kini menuju ke arah pembangunan vaksin akan dipergiatkan. Jika Malaysia mampu menghasilkan vaksin sendiri, ia sekaligus dapat menyelesaikan pelbagai kemulut berkaitan program vaksinasi sekarang, termasuklah isu kekurangan bekalan, kos harga vaksin yang meningkat dan jadual pengantaran yang tidak menentu disebabkan kebergantungan dari negara pengeluar. Tuan Yang Bertua, kerajaan melalui Majlis Sains Negara. Menteri Kepong. Ya, Kepong. Ya, you tanya. Ya, terima kasih. Tadi Menteri kata negara masih berhasrat untuk membangunkan vaksin COVID-19 sendiri. Saya nak tanya, kos yang akan ditelan dalam projek ini, dan juga saya baca berita pada Julai, kerajaan kata vaksin buatan Malaysia ini dijangka siap pada tahun 2024. Pada tahun 2024, mungkin rakyat Malaysia dah 100% dapat vaksin. Bila rakyat dah 100% dapat vaksin, Malaysia baru keluar vaksin sendiri. Apa kegunaan? Jadi saya nak tanya kerajaan, ada wajar tak kos yang dibangunkan untuk vaksin ini lebih baik diguna di tempat lain, seperti memberi rawatan kepada pesakit-pesakit di hospital kerajaan, ataupun memberi lebih rapid test kit antigen yang percuma kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih, Kepong. Terima kasih. Baik. Menteri, bagi saya celah sikit, Menteri. Kuala Langat, sila Kuala Langat. Terima kasih. Saya ingat itu cadangan yang dibawa oleh Menteri tadi untuk bina satu industri baru yang di mana kita akan belanja ataupun research facilities untuk kita dapatkan vaksin tu baik. Kita tak jangka sebab pada masa depan yang akan datang vaksin tu akan digunakan untuk penyakit mana dan apa. Kalau industri itu memang kita nak bangunkan, mesti ada bantuan kewangan dari
kementerian untuk kita selaraskan. Tapi yang kedua saya nak cadangkan juga kepada kementerian sebab kos dia tinggi untuk buat research dan sebagainya. Adakah kementerian nak dapat bantuan dari GLC besar di dalam negara kita, contoh Khazanah ataupun EPF dan juga lain untuk bantu kementerian di atas program ini, di mana kita akan lihat bahawa Malaysia pun boleh bangunkan industri vaksin bukan saja untuk COVID-19 tetapi kepada penyakit-penyakit yang akan datang. This is not the end of the endemic or pandemic that we are going to see. Mesti ada lain pun yang akan datang. So saya memang setuju dengan kementerian bahawa inilah satu-satu caranya untuk kita bangunkan industri baru dengan ada vaksin. Yang pada masa yang sama itu saya nak tahu kepakaran itu adakah dari negara kita ataupun kita akan gunakan pakaran dari luar negara. Ya, Menteri saya nak sambung. Menteri saya nak sambung. Right. Tadi kami menyentuh kos belanja buatan vaksin ini Malaysia sendiri. Pagi ini saya dengar berita Presiden Amerika Syarikat Biden, dia kata Amerika Syarikat sanggup memberi vaksin Pfizer yang percuma kepada negara yang memerlukan. Jadi mengapa kita nak buang duit untuk mencipta vaksin sendiri sedangkan ada negara-negara maju yang sanggup memberi kepada kita? Terima kasih. Menteri, satu saja. Okay. Saya ada satu soalan yang ditanya kepada saya lah oleh rakyat di kawasan saya. Kenapa kita memberikan 3 jenis vaksin? Pfizer, AZ dan Sinovac. Dan rakyat sekarang celik dapat baca dan mengetahui bahawa Sinovac hanya kononnya mempunyai 60%-an yang boleh melindungi rakyat. Manakala AZ lebih kurang 80% dan Pfizer lebih 90%. Soalan yang dilontarkan kepada saya adalah kenapakah wakil rakyat mendapat Pfizer? Rakyat di luar biasa sana dapat Sinovac. Cadangan saya adalah wang yang digunakan untuk kita mengkaji vaksin baru, kita guna, kerajaan sekarang guna untuk membeli Pfizer untuk semua. Give the best to our citizens. Berikan yang terbaik. Semua rakyat Malaysia wajar diberikan Pfizer. Kerana kita perlu jawab soalan, kenapakah ada yang dapat Sinovac, ada yang dapat Pfizer, ada dapat AZ dan wakil rakyat diberikan Pfizer. Soalan ini tanya oleh rakyat di kawasan saya. Why is it that you have been given Pfizer? Why is it that I am getting Sinovac? Boleh Menteri memberi penjelasan perkara ini? Kalau kerajaan kita boleh dapatkan Pfizer untuk semua rakyat, termasuklah pelajar-pelajar sekarang. Terima kasih. Sila Menteri. Ya. Terima kasih. Yang berhormat Kepong, terima kasih atas pandangan bahawa kita patut mengalihkan bajet untuk buat vaksin kepada perkara lain. Kita mesti dalam sains teknologi termaju. Saya ada data di sini yang berhormat Kepong. Kita telah pun membangunkan vaksin tapi bukan dalam untuk human, untuk animal. Sejak daripada RMK ke-9 dahulu, dan kerajaan telah memperuntukkan 55 juta ringgit untuk pembangunan pelbagai vaksin. Human belum lagi, tetapi untuk animal. Jadi apa salah kita membangunkan vaksin untuk human? Dan saya ada satu vaksin yang sedang dibangunkan sekarang untuk masuk ke fasa klinikal pertama, 1A, iaitu vaksin kolera. Dan vaksin kolera ini adalah satu vaksin pertama yang akan kita cipta dan boleh digunakan di negara kita. Yang itu yang saya kata 2024. Ya. Untuk vaksin COVID-19, kita perlu melihat pada platform bagaimana kita nak gunakan pembangunannya. Sama ada menggunakan kaedah lama, iaitu menggunakan inactivated virus ataupun live attenuated virus, dan yang kini ialah teknologi mRNA yang digunakan oleh Pfizer seperti mana yang diberitahu oleh YB Jerutung. Jadi kalau kita lihat kepada kemampuan negara kita untuk membangunkan vaksin yang berhormat Kepong, kita ada saintis-saintis sekarang ni. Yang Mohd Menteri, yang dah adakah Yang Mohd Menteri sebut tadi vaksin kolera? Ya.
vaksin kolera untuk penyakit-penyakit untuk COVID. No, saya cakap vaksin kolera yang kita buat. Bukan, kita, betul, bukan. Vaksin ini Boleh jelaskan perkara ini, boleh jelaskan. Boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi. you nak kolera. Ya, kita bangunkan vaksin untuk human. Kita boleh dapat capai awal untuk bangunkan vaksin yang ready to go, iaitu vaksin kolera. Walaupun vaksin kolera ini kita ada pakar sebenarnya. Profesor Nur Azmi dari USM. Dan juga sekarang ni telah pun dapat untuk mengadakan ujian klinikal first ever. Tetapi kita tak dapat buat di negara kita. Kita kena hantar ke negara lain kerana keupayaan kita Menteri, kita facility tumpu di- kepada vaksin COVID-19 lah. Berapa kos yang terlibat? Kita minta penjelasan tentang COVID-19, not buat kolera. Kita tak bercakap tentang kolera. Kita cakap tentang COVID-19. Saya bercakap pasal vaksin yang kita nak bangunkan. Ya, okey. Vaksin antara yang nak dibangunkan ialah kolera. Sebut Dan kolera. vaksin COVID-19 kita ada kaedah untuk kita bangunkan dengan membuat roadmap untuk vaksin COVID-19 ya. Menteri, Dan, tolong beri tumpuan kepada COVID-19. Rakyat di negara kita mati sebab COVID-19, bukan sebab kolera. yang Bagilah berhormat, peluang Menteri nak saya jawab. nak jawab kepung dahulu. Bagi peluang dia menjawab. Ni Jelutong. Jangan diganggu sangat. Baik, sila. Jadi kita cuba, negara kita akan cuba bangunkan vaksin untuk COVID-19 dan insyaAllah kita boleh laksanakannya. Kos yang terlibat? Ya, Kos yang terlibat? ya untuk first phase kita bangunkan melalui NIBM, National Institute of Biotechnology Malaysia. Kita akan untuk meminta peruntukan awal untuk pembangunan vaksin COVID-19 sebanyak 20 juta pada tahun 2022 ya. Itu peringkat awal. Kerana kita akan bangunkan vaksin yang mempunyai platform teknologi baru iaitu mRNA ya. Antara perkara yang kita buat, kita akan bersama berkolaborasi dengan pakar-pakar di luar untuk membuat kolaborasi di negara kita untuk cepat bangunkan di negara kita. Dan Yang Berhormat Menteri, ya, isu yang sama. Yang Jelutong tadi. Jangan cuba Yang Jelutong, Bagi Jelutong telah ganggu dulu. pun Bagi menteri jawab dulu. ingin tanya kenapa kita beri vaksin bukan Pfizer semua. Wakil rakyat dapat Pfizer kerana pada bulan 2 Februari 2020 sorry. Kita dapat bekalan Pfizer paling awal ya. Jadi kita kena beri cepat kepada masyarakat dan pada ketika itu vaksin Pfizer paling awal di negara kita yang dapat kita procure dan sampai. Dan ini semua melalui NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, yang mana mereka melihat kepada 3 perkara iaitu keberkesanan, kualiti dan keselamatan. Dan ketiga-tiga vaksin yang masuk awal iaitu Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca. Dan kesemua vaksin ini selamat digunakan. Kita boleh gunakan dalam keadaan yang selesa kerana mereka yang mendapat vaksin pelbagai ini masih boleh lagi dapat efikasi yang tinggi. Saya nak beritahu Abi Jelutong, untuk Sinovac untuk cegah kepada keparahan, dia boleh mencegah 100% iaitu untuk sakit ke kategori 5 Sinovac. Betul dia kata Pfizer 90% boleh cegah kepada 100%. Maknanya kita akan dapat perlindungan yang tinggi kepada COVID-19 infection. Jadi kalau kena COVID infection pun stage 1 and 2 saja. Jadi bolehkah Yang Berhormat Menteri memberi pengesahan atau jaminan sekurang-kurangnya pelajar-pelajar yang bakal menerima suntikan daripada esok, saya difahamkan semua pelajar-pelajar belasan tahun akan mula diberi suntikan, hanya akan diberi Pfizer. Sekurang-kurangnya they have 95% protection against Ya, COVID-19. kita akan beri Pfizer Yang Amat. Kita telah pun lancar pada 20 hari bulan dan hari ini kita akan perluaskan ke semua negara. Dan vaksin yang digunakan ialah Pfizer kerana data klinikal Pfizer telah menunjukkan bahawa keberkesanan pada kanak-kanak rate of benefit lebih daripada kemudaratan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Menteri minta isu yang sama Ipoh Timur. Saya belum jawab itu Hulu Langat. Hulu Langat bertanyakan bahawa kerjasama antara kerajaan dan juga GLC memang kita perlu. Di MOSTI sendiri kita ada funding mechanism
sama ada untuk fundamental ataupun di peringkat seed funding, experimental funding dan juga pihak di peringkat komersial. Jadi antara funding ataupun dana-dana ini tidak mencukupi. Jadi kita menjangkakan bahawa kerjasama dengan GLC seperti Khazanah, K2SP, macam ini kita boleh minta kerjasama mereka supaya inilah projek masa depan. Very strategic projek dan kita boleh bina keupayaan di negara kita sendiri berbanding dengan kalau kita terpaksa mendapatkan bekalan yang mungkin terganggu dari luar negara. Ya, Pak Bimo. Ya, terima kasih. Ya, Uh, Pak PAC. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, sebelum ini saya pernah baca apabila kerajaan memilih Farman Niaga untuk melaksanakan proses pemportalan vaksin jenis Sinovac untuk negara kita ini, salah satu faktor ataupun sebab pemilihan Farman Niaga adalah untuk membantu dalam pembangunan vaksin tempatan suatu hari nanti. So sekarang sudah hampir lebih kurang 10 bulan pemilihan yang memihak kepada Farman Niaga ini dibuat. Saya nak tanya, apakah perkembangan ataupun kemajuan yang telah pun dicapai dengan pelantikan Farman Niaga untuk membuat pemportalan dalam isu untuk membantu negara kita menghasilkan vaksin tempatan kita. Terima kasih. Terima kasih. Ipoh Timur. Menteri, muak Dawi sekali. Muar. Ya, sila Muar. Soalan saya berbeza sedikit tapi berkenaan isu inovasi. Malaysia buat pertama kali telah pun melahirkan tech unicornnya yang pertama dikenali sebagai Qasem yang digerakkan oleh seorang anak muda yang bernama Eric Cheng. Market valuation 1.3 bilion US dollars. Is a historic year for Malaysia. Jika kita lihat sebelum ini, Grab yang bermula di Malaysia bergerak ke Singapura bukan kerana salah Anthony Tan, but we lost that unique opportunity apabila kita tidak menggerakkan a whole of a nation approach to cultivate our tech startup scene. Saya juga perlu ucapkan terima kasih dan tahniah kepada kerajaan yang telah pun memperkenalkan skim penjana capital which is oversubscribed by 3.5 times, iaitu 850 juta ringgit untuk membantu startup-startup di Malaysia. Persoalan saya ini iaitu while there have been good progress, bagaimana kita nak kekalkan momentum ini khususnya bagi syarikat-syarikat seperti contohnya Aerodyne yang aim pada tahun 2024 to reach a unicorn status apabila there is no consolidated effort daripada semua kementerian untuk bantu. Saya beri contoh yang mudah. Aerodyne merupakan salah satu syarikat gergasi dalam bab drone, tetapi setiap kementerian kadang-kadang ada drone-nya tersendiri tetapi dia ambil daripada luar, subcontract kepada yang lain. Saya bagi contohlah, kalau agrotani muda, pantauan, sepatutnya panggil Aerodyne. Kalau bawah Kementerian Dalam Negeri, panggil Aerodyne. Angkatan Tentera Malaysia, panggil Aerodyne. It's one of the best drone companies in the world. Cuma if there's no whole of a nation approach, kita boleh hilang the level of competitiveness dan akhirnya manfaatnya kita dapat rasai. Saya berharap bahawa Yang Berhormat Menteri, walaupun saya tahu ada kekangan, it's not only under your portfolio, tetapi perlu menggerakkan kementerian-kementerian lain untuk memberikan bantuan yang secukupnya kepada startup scene di Malaysia, a whole of a nation approach, supaya akhirnya kita dapat membantu syarikat-syarikat yang kecil akhirnya jadi syarikat gergasi, bertapak di Malaysia dan bangga untuk jadi syarikat Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya minta Terima Menteri kasih, menjawab. Muhammad. Ya. Saya rujuk kepada Ipoh Timur iaitu berkenaan dengan Farman Niaga. Yes, Farman Niaga pada peringkat awal pada 2014 sebenarnya. Minta maaf, 2018 sebenarnya telah mula mewujudkan kilang untuk membangun vaksin. Walaupun oleh kerana pada ketika itu belum ada lagi kebanyakan instrumen yang baik ataupun pakar-pakar yang boleh membangunkan vaksin in human, Farman Niaga telah pun merubah kilang yang mereka bina kepada bentuk fill and finish, iaitu aktiviti sterile small volume injectable dan juga penghilangan fill and finish yang moden, yang telah pun dapat kelulusan GMP dipanggil Good Manufacturing Practice oleh NPRA dan badan-badan antarabangsa. Jadi Farman Niaga sebenarnya sekarang ni telah membantu negara sebenarnya mengeluarkan vaksin fill and finish produk Sinovac.
yang mana pada ketika kita mendapati shortage of vaksin pada bulan Julai dan Ogos, Pharma Niaga dengan kaedah fill and finish telah dapat mengeluarkan dengan pantas sehingga dapat membantu negeri Sarawak dapat bekalkan Sinovac kerana mereka membeli bulk purchase dan mereka dapat membotolkan di negara kita, dan NPRA telah mengesahkan bahawa GMP ataupun Good Manufacturing Practice, Pharma Niaga telah pun mencapai standard yang boleh mengeluarkan vaksin. Berkenaan dengan Yang Berhormat Muar, kita yakin Yang Berhormat Menteri tak jawab soalan saya, sejauh manakah pemilihan Pharma Niaga ini telah pun membantu negara kita dalam menghasilkan vaksin tempatan dalam satu jangka masa panjang, ataupun tidak, everything is being done by NIDM dan bukan Pharma Niaga? Ya, saya dah jawab tadi bahawa pada Pharma Niaga telah mula cuba bangunkan vaksin pada 2018, tetapi oleh kerana kekangan 2018 belum ada COVID lagi Yang Berhormat Menteri? Ya, now dia dengan adanya COVID 2020, Pharma Niaga telah tukar untuk mempercepatkan pengeluaran dengan fill and finish teknik. Ini antara perkara yang dibuat oleh Pharma Niaga. Menteri belum Dan- jawab. Menteri, mengapa Saya nak jawab Muar. Yang Berhormat Muar, saya yakin Yang Muar memang yakin bahawa kita mampu membina banyak syarikat startup negara kita dari segi inovasi, dan saya setuju untuk menolong syarikat yang bernama Aerodyne supaya dia grow bigger kerana dia seated nombor 2 dalam negara terhadap industri drone. Untuk itu Mosti telah pun memperkenalkan Area 57 di TPM Park di mana ada 5 ekar tanah. Kita dibangunkan 7 kriteria yang mana boleh bukan saja penggiat drone dapat berinovasi, tetapi kita memberi mereka peluang supaya membangunkan artificial intelligence ataupun advanced intelligence system yang boleh drone gunakan terutama sekali untuk pemantauan ataupun surveillance negara kita, juga kepada industri pertanian dan sebagainya. Jadi Yang Muar, saya akui bahawa Kasem adalah antara unicorn pertama Malaysia yang telah pun kita bangunkan. Ya, saya minta penjelasan. Mengapa negara kita perlu belanja 20 juta untuk mencipta vaksin COVID-19 sendiri apabila ada negara-negara luar seperti Amerika Syarikat sanggup memberikan vaksin Pfizer kepada kita secara percuma? Baik, terima kasih Dato'. Sumbangan kita dapat daripada negara-negara seperti Amerika Syarikat, kita akui Pfizer 1 million dose kita dah sampai pun ke negara kita, iaitu pada 5 Julai. Sumbangan ini merupakan diplomasi sains ataupun diplomasi COVID-19 vaksin. Kita kena mulakan, Yang Berhormat, satu industri pembangunan vaksin inhuman dalam negara Presiden kita. Biden pagi ini dia umumkan dia sanggup beli lebih. Kenapa kita tak minta lagi? Ya, untuk ketika ini kita untuk 80% penduduk dewasa, dan sekarang kita telah masuk ke remaja dalam lebih kurang 2 million lebih untuk remaja. Kita gunakan Pfizer dan procurement kita buat untuk vaksin telah mencukupi sehingga kita dapat selesaikan memberi vaksinasi kepada 80% kurang-kurangnya penduduk dewasa negara kita. Dan sekarang data menunjukkan bahawa pada 20 hari bulan kita telah capai sebenarnya purata 80% vaksinasi penduduk negara. Dan kita perlu, Yang Berhormat, kita perlu bina satu kerangka roadmap untuk vaksin negara kita. Mungkin bukan kerana COVID akan datang, mungkin wabak-wabak lain. So bila kita ada struktur yang kukuh, pakar yang ada ramai, kita bukan ekspor pakar saja. Pakar yang kita dapat dalam negara kita boleh membangunkan kapasiti. Ini satu perkara yang penting. Kita tak boleh ketinggalan dalam menuju kejayaan sains teknologi. Ya. Gopeng nak bantu sikit. Ya, Gopeng. Soal jawapan kepada Sekambut tadi. Sebenarnya apabila Presiden Amerika Syarikat Kepong bukan Sekambut. Kepong, sorry. Mengatakan bahawa mereka akan derma Pfizer vaksin kepada kita, kepada Malaysia ataupun negara-negara yang perlukannya, dia bukan dengan kos kosong sifar, tidak. Dia dengan kos manufacturer. Ini bermakna walaupun atas nama derma, tetapi negara kita juga perlu bayar kepada syarikat Pfizer
dengan kos. Jadi ini bukan dengan kos sifar. Sekian. Terima kasih. Ya. Menteri Okey. minta jelas. Kita bayar duit transportation itu untuk pembiayaan membawa Pfizer ke dalam negara kita. Itu saja yang kita gunakan apabila sumbangan daripada kerajaan USA terhadap Ya. Pfizer. Menteri, Ya, saya Menteri minta jelas. Ya. Okey. Rakan saya. Terima kasih Datuk Rasam. Yang Ketua, terima kasih Menteri. Ini ada sedikit yang berbeza dengan apa-apa yang rakan-rakan yang berhormat yang sebutkan. Sebab tadi yang berhormat ada sebut bahawa sekarang kita mula fokus kepada golongan remaja. Sebab proses vaksinasi kita dah kepada pelajar sekolah menengah. Jadi saya nak tanya, di bawah Kementerian Mosti sebab R&D untuk membangunkan vaksin tempatan di bawah kementerian ini, apakah ada usaha-usaha ataupun perancangan untuk menghasilkan vaksin yang bukan setakat untuk remaja 12 hingga 17 tahun tetapi kepada kanak-kanak yang lebih muda bawah 12 tahun. Sebab saya dari Negeri Sembilan, ia agak mustahak, agak urgent sekarang ni. Tapi saya tahulah tak mungkin kita boleh develop satu vaksin dalam masa beberapa minggu ataupun masa terdekat. Sebab sekolah-sekolah di Negeri Sembilan akan dibuka pada 18 Oktober. Sebab Negeri Sembilan mulai besok akan masuk ke fasa keempat. Antara negeri yang mana sekolah-sekolah harian dibuka paling awal. Jadi kita nampak urgensi untuk mendapatkan vaksin untuk kanak-kanak. Sebab sekarang ni warga sekolah hanya guru-guru dan juga kaki tangan yang telah vaksin lengkap. Macam mana dengan anak-anak kita? Jadi saya mohon, saya tahu yang berhormat tak jaga pihak menjaga suntikan vaksin, tapi macam mana development untuk vaksin yang khas untuk kanak-kanak bawah umur 12 tahun. Terima kasih yang berhormat Menteri. Menteri, perlu Ya. berapa minit lagi Menteri? Sebab masa pun telah Sikit habis. dibenarkan saya teruskan. Saya bagi 3 minit untuk merumuskan. Yang berhormat, saya setuju dengan Wabi Rasa. Sangat penting untuk kanak-kanak vaccination profile. Kita tahu bahawa pada ketika ini untuk remaja telah pun dikendalikan oleh KKM melalui CITFA dan data menunjukkan bahawa setakat ini kita telah suntik 15% kanak-kanak ataupun remaja 12 hingga 17 tahun first dose. Maknanya untuk mereka kita perlu bukan saja vaksin yang telah Wabi Jelutong beritahu Pfizer. Pfizer boleh digunakan sebenarnya kepada kanak-kanak kerana data klinikal menunjukkan bahawa pernah ada pemberian vaksin Pfizer di kalangan remaja di USA, Israel dan ia selamat dan dos yang sama sebenarnya digunakan. Tidak ada perbezaan antara dos dewasa dengan kanak-kanak untuk Pfizer semasa kita memberikan vaksinasi 12 hingga 17 tahun. Walaupun untuk vaksinasi dibangunkan di peringkat kanak-kanak yang bawah 12 tahun, there should be a different in dosage. Jadi itu kita akan dapatkan akses kepada vaksin tersebut sekiranya kita dapat membuat lebih banyak interaction atau bilateral agreement dengan pengeluar-pengeluar vaksin. Terima kasih yang berhormat. Yang Tuan Ibu Ketua, kita mengucapkan terima kasih kerana ada yang ahli berhormat yang membangkitkan tentang vaksin yang belum dapat sijil digital iaitu Wabi Lanang dan CTU. Saya nak maklumkan bahawa dalam pemberian sijil digital vaksin kita perlu menggunakan sistem yang dibangunkan oleh MOSTI iaitu MyVAS dan juga sistem Vaccine Management System di samping menggunakan MySejahtera. Jadi bagi mereka yang belum dapat sijil digital vaksin, kita boleh bantu. Gini, saya nak beritahu kita boleh bantu untuk mereka adukan kepada helpdesk MySejahtera yang sedang ditambah baik. Dan sijil digital vaksinasi ini sangat penting kerana ini akan melibatkan keupayaan mereka untuk masuk ke premis yang mana memerlukan kita divaksinasi lengkap. Bukan 2 dos. Sekarang ada 1 dos, CanSino. Maksudnya CanSino 1 dos, lengkap dah. Dan teknologi yang digunakan untuk sijil MySejahtera digital ni, dia blockchain dan dia tidak boleh ditiru. Dan sebab itu untuk mereka yang membuat mendapat vaksin di program PICK di PBB yang telah pun kita laksanakan, sekiranya mereka tidak dapat vaksin secara digital selepas pemberian vaksin, mereka juga boleh lepas ni kita bangunkan supaya MyVAS enter the data kepada website yang dibangunkan dan mereka boleh print dalam PDF
PDF dan boleh dibawa sebagai bukti kepada penerimaan vaksin 2 dos atau 1 dos. Yang Berhormat Menteri, Ya. berkenaan dengan helpdesk MySejahtera, saya ada bangkit dalam perbahasan saya tempoh hari, yang mana kita menerima banyak aduan yang mana apabila pengguna MySejahtera memasukkan masalah ataupun aduan di dalam helpdesk, memang tidak dapat respon ataupun tidak dapat menyelesaikan masalah. Maka soalan saya di sini adalah, Yang Berhormat Menteri, apakah komitmen daripada Kementerian MOSTI untuk memastikan berapa lama jangka masakah untuk helpdesk betul-betul menyelesaikan isu yang dibangkitkan oleh pengguna MySejahtera. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Puan Timur. Seperti saya maklumkan, perkara ini kita akan bangunkan dalam masa 2 minggu. Sekarang ada data-data yang masih lagi di peringkat PICK, PBB, ada 230 nama lagi sebenarnya belum masuk lagi dalam MySejahtera sebagai sijil digital. Jadi, sebab tu saya beritahu Yang Berhormat bahawa ya, helpdesk MySejahtera sekarang ditambah baik dan kita akan reconcile all data tersebut dan pastikan bahawa aduan Yang Berhormat mungkin boleh kita determine case by case dan juga kita boleh bawa kepada MySejahtera melalui program MyBus yang telah dibangunkan. Ya. Bolehkah Kementerian memberikan satu komitmen berkenaan dengan the number of days, jumlah hari yang diperlukan untuk pihak MySejahtera ataupun Kementerian menyelesaikan masalah yang telah diajukan ke helpdesk? Itu soalan Ya, saya. boleh. 2 minggu Yang Berhormat. Dalam masa 2 minggu insya-Allah. Right. Okay. YB Menteri. Ya, last. YB Menteri, I think you have missed out a very serious issue. I want to remind you that out in Linus, in Yeah. the backyard of Can I answer now? Can I answer now? their plans. Yeah, please. Yeah. Ya. Yang Berhormat telah membangkitkan isu Linus iaitu berkenaan dengan pembaharuan lesen Linus ya. Ya, jadi untuk makluman Linus sekarang ni mesti membina kemudahan pelupusan tetap iaitu permanent disposal itulah facilities dengan izin iaitu residu air terlarut resap atau water leach purification dan itu merupakan salah satu syarat AIA atau Lembaga Pelaksana Tenaga Atom. Dan pada ketika ini pihak Linus telah pun menghantar 2 laporan iaitu laporan EIA dan juga RIA dan telah sampai ke meja Kementerian sampai ke meja Lembaga Pelaksana Tenaga Atom dan juga kepada Environmental Impact Assessment iaitu Makassar dan pada bulan September dan mereka perlu selesaikan sebelum hujung Disember. Dan kita dapat benarkan mereka hingga Mac 2022 Yang Berhormat. YB Menteri, Linus tidak patuhi syarat ini dari day one, sudah 10 tahun. Kenapa kita begitu longgar terus lanjutkan lisennya sampai kita what we are dealing with is radioactive waste. Yeah. And ALB in year 2018 clearly bagi amaran katakan PDF mesti dibina segera kerana exposed to panciu besar di kilangnya. Jadi we keep extending. Now it's 10 years on, and we are still talking about the same violation. So I hope Menteri can look at this as a very serious issue and take immediate action. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bentuk. InsyaAllah. Right.